Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okay, hari ini kita akan masuk bab yang baharu iaitu bab yang ke-8. Kita tengok dahulu 8.1 berkaitan dengan sejarah penemuan keradioaktifan. Okey, untuk 8.1 ini cikgu bahagikan kepada dua bahagian iaitu hari ini part yang pertama, esok part yang kedua. So dalam part yang pertama ini kita tengok sejarah penemuan keradioaktifan dan juga contohnya nanti. Okey. Pada tahun 1895, Wilhelm Conrad Röntgen, ahli fizik Jerman ini, dia menemukan satu sinar X secara tidak sengaja. Okay, tahun 1895, individu ini, Wilhelm Conrad Röntgen, seorang ahli fizik Jerman ini, dia menemukan sinar X. Beliau telah pun mengambil gambar foto sinar X tangan isterinya. Ini. Kemudian kejayaan itu membolehkan beliau menerima hadiah Nobel pertama. Maksudnya bukan senang nak dapat hadiah Nobel ni. Hadiah Nobel pertama dalam bidang fizik pada tahun 1901 bagi penemuan sinar X ini. Okay, so kita nak tahu, kita nak cakap radioaktif ini sejarahnya bermula pada tahun 1895 oleh seorang ahli fizik Jerman. Okay. Sinar X tu yang X-ray itulah. Okay. So ini adalah gambar foto sinar X tangan isteri Wilhelm Röntgen. Okay. Ini yang ditemui pada asalnya. So ini pertama kalinya lah. Okay. Yang diambil gambar tiub sinar X. Okay. Kita boleh nampak ada sisi kat sini bekas kaca, anode, cathode. Kemudian filamen panas sinar X yang keluar kat sini. So daripada sinar X ini kita boleh nampak gambar. Okay, kita boleh dapat gambar foto daripada sinar X lah. Sinar X ini yang biasa kita sebut adalah X-ray lah. Okay. So X-ray ini bermula daripada penemuan pada tahun 1895 ini oleh seorang ahli fizik Jerman. Kemudian seterusnya pada tahun 1896 pula, Antoine Henry Becquerel, seorang ahli fizik Perancis pula, telah menjadi orang pertama yang berjaya menemukan keradioaktifan. So beliau menemukan suatu sebatian radioaktif iaitu uranium. Okay. So beliau menemui uranium dan beliau menghasilkan pancaran yang boleh menghitamkan plat fotografi termasuklah dalam keadaan yang gelap secara tidak sengaja. So pancaran tersebut juga dikesan berdasarkan ciri pengayunan. Jadi Antoine Henry Becquerel ini ia juga menerima hadiah Nobel dalam bidang fizik pada tahun 1903 disebabkan oleh penemuan keradioaktifan itu. Maksudnya Antoine Henry Becquerel ini dia menemukan radioaktif iaitu uranium. So daripada uranium ini dia boleh hasilkan pancaran yang boleh hitamkan plat fotografi. So, pancaran tersebut dikesan berdasarkan ciri pengayunan. Jadi, disebabkan itu, Antoine Henry Becquerel ini menerima hadiah Nobel. Okey, so ini adalah plat fotografi yang dihitamkan. Ini menunjukkan pancaran yang dikeluarkan daripada nukleus uranium. Okey, so ini uranium, so ini yang dipancarkan. Okey. Okay, selepas menghadiri sesi pembentangan kertas kerja oleh Röntgen pada 20 Januari 1896, Becquerel, individu yang kedua ini, dia berasa hairan sebab kajiannya tidak dapat menghasilkan sinar X. Sebaliknya, Röntgen tadi dapat. Jadi, Becquerel telah menggantikan bahan yang dikaji dengan sebatian uranium.
Okey, seterusnya pada penghujung tahun 1897, Mary dan Pierre Curie adalah pasangan suami isteri ini dari Poland. Dia berjaya mengesan pancaran radioaktif melalui kuasa pengayunan dan bukan melalui kesan fotografi. Nanti kita akan tengoklah selepas ini berkaitan dengan pengayunan. Tapi hari ini kita akan cuma tengok berkaitan dengan sejarah sahaja. Bermula dengan biji uranium yang dikenali sebagai Big Bang, mereka berjaya mengekstrak dua elemen radioaktif, iaitu polonium dan juga radium. So, ini adalah nama-nama radioaktif. Okey, inilah Mary dan Pierre Curie bersama anak mereka. Okey, ini adalah pancaran gamma daripada radium. Okey. Radium yang lebih stabil hasilkan pancaran gamma. Okey. Next, Marie Curie ini, wife dia tu adalah wanita tunggal yang pertama menerima 2 hadiah Nobel, iaitu hadiah Nobel dalam bidang fizik pada tahun 1903 dan hadiah Nobel dalam bidang kimia pada tahun 1911. Okay, sejak penemuan radium yang ditemukan oleh pasangan ini, pancaran gamma yang dihasilkan oleh radium ini telah digunakan dalam pelbagai bidang, termasuklah bidang perubatan untuk nak merawat penyakit kanser. Tapi Marie Curie ini dia meninggal semasa berumur 67 tahun kerana dia mengidap penyakit yang disebabkan oleh pendedahan kepada pancaran gamma yang berlebihan. Sebab dia kan buat kajian berkaitan dengan radioaktif. Jadi dia terdedah kepada radioaktif. Okay, jadi dia pun menghidap penyakit yang disebabkan oleh radioaktif lah, disebabkan oleh pancaran gamma ini. Dan beliau meninggal semasa berumur 67 tahun. Okey, sekarang kita tengok dari segi definisi apa itu keradioaktifan. Keradioaktifan adalah satu proses perebutan secara rawak dan spontan bagi nukleus yang tidak stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif. So, keradioaktifan ni satu proses perebutan sebenarnya ya, secara spontan untuk nukleus yang tidak stabil. Contohnya kalau ada satu molekul nukleusnya tidak stabil, so dia akan mereput secara spontan. Dia mereput tu maksudnya dia pancarkan sinaran radioaktif. So sinaran radioaktif yang terhasil itulah yang dikatakan radioaktif. Okay. So sinaran radioaktif ini terdiri daripada sinar alfa, beta dan juga sinar gamma. So ini adalah sinaran radioaktif. Kalau bahan radioaktif, lain pula. Okay, so sinaran radioaktif kita ada 3 lah. Sinar alfa, sinar beta dan juga sinar gamma. Okay, ini adalah contoh radioaktif uranium-238. Okay, uranium-238 ini tidak stabil. Okay, bila tidak stabil, dia perlu melalui proses penguraian ataupun keradioaktifan. Jadi, apa yang berlaku adalah daripada uranium-238, dia berlaku perebutan ataupun keradioaktifan. So, hasil perebutan itu dia membentuk thorium-234 dan juga zarah alfa terhasil. Okey, so zarah alfa inilah yang dikatakan sinar radioaktif. Kenapa nak melalui proses perebutan ini? Sebab asalnya uranium-238 ini nukleusnya tidak stabil. Okey, so itu contohlah uranium. Kemudian daripada
thorium 234 juga tidak stabil. Dia mengalami radioaktifan, hasil perebutannya membentuk protactinium 234 dan juga zarah beta. So, zarah beta ini adalah sinaran radioaktif. Okey, akhir sekali contoh yang terakhir adalah kobalt 60. Kobalt 60 ini kobalt 60 nukleus kobaltnya tidak stabil juga. So dia akan hasilkan nukleus kobalt yang lebih stabil dan dia juga akan hasilkan sinaran radioaktif iaitu sinar gamma. Okey. So itu sahaja untuk 8.1 part yang pertama. Esok kita akan tengok lagi dengan part yang kedua. Okey, terima kasih.